Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan. Satu, dua, tiga. Cubaan. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 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 Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Okey, kita tunggu yang lain lagi ya. Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Marilah sama-sama kita mulakan sharing session kita pada malam ini dengan sama-sama baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi nak tanya yang ada ni, suara clear tak? Suara saya clear ke tak? Tengok tu. Mana yang ada lah, clear ke tak tahu suara ni. Kalau clear boleh bagi tahu sikit kot. Kita nak tengok clear ke tak suara. Saya lagi cakap sorang-sorang. Satu, dua, tiga. Cubaan. Satu, dua, tiga. Okey, clear eh? Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat meneruskan sharing session kita. Hari ini insya-Allah saya akan teruskan bacaan kitab Syarah Hadis 40, kitab Al-Kafi, karangan susunan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jadi semalam kita dah lalu satu sesi, yang mana satu sesi tu telah kita kata dah satu sesi tu dah menerangkan berkenaan dengan mukadimah kitab ni, mukadimah daripada penulis, berkaitan dengan pengarang hadis 40 tu sendiri, Imam An-Nawawi, dan juga Imam Ibn Rajab telah kita nyatakan pada hari semalam. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan pergi kepada hadis yang pertama. Tapi sebelum hadis yang pertama tu, insya-Allah pada malam ni kita akan tengok dulu apakah metodologi pengarang untuk menghuraikan atau membuat syarahan kepada kitab hadis 40 tersebut. Jadi saya akan bacakan sikit ya. Metodologi syarahan kitab hadis 40 Imam An-Nawawi dan Jami' Al-Ulum wal Hikam Ibn Rajab. Dalam mensyarahkan kitab Arba'in An-Nawawiyah dan Jami' Al-Ulum wal Hikam ini, penulis, yakni Dr. Zulkifli sendirilah, menamakan kitab ini dengan Al-Kafi, yang memberi makna mencukupi. Al-Kafi ini maksudnya mencukupi. Dan Tatmim Al-Kafi, yang memberi makna pelengkap bagi Al-Kafi. Tatmim ni maksudnya pelengkap. Al-Kafi itu nama kitab yang diberikan ni lah. Tatmim Al-Kafi. Sebab tu kalau tengok kitab ni, kalau dia tengok dia tulis Al-Kafi dan Tatmim Al-Kafi, Syarah Hadis 40. Yang ni yang ditulis lah. Kitab ini merupakan siri kitab hadis yang diterbitkan oleh Pustaka Cahaya Kasturi. Kitab ini disyarah mengikut metodologi seperti berikut. Yang pertamanya, pada mukadimah dinyatakan biografi Imam An-Nawawi dan keistimewaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah beserta dengan beberapa syarahannya. Begitu juga, yang kedua, begitu juga dinyatakan biografi Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan keistimewaan kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam beserta kisah yang berkaitan dengannya pada halaman mukadimah. Semalam kita dah lalui. Yang ketiga, susunan syarahan kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam dimulakan dengan, yang pertama sekali dia akan letakkan tajuk. Kemudian dia akan letakkan matan hadis. Matan hadis maksudnya lafaz hadis tersebut.
Yang ketiga, terjemahan. Dia ada terjemahan. Kemudian takhrij hadis. Takhrij hadis. Takhrij siapa yang meriwayatkan hadis ni, Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, secara ringkas sajalah. Kalau kita belajar mustalah hadis, mendalami ilmu-ilmu hadis, takhrij tu dia akan jadi panjang lagi lah. Tapi untuk kita masyarakat awam ni cukup dengan kita mengetahui siapakah yang akhirnya meriwayatkan Imam Al-Bukhari ke, Imam Muslim ke, ataupun kita kata At-Tirmizi ke, dan sebagainya. Kemudian dinyatakan biografi ringkas perawi. Jika berlaku pengulangan, maka cukup sekali saja. Contohnya dah diterangkan biografi perawi pada hadis yang pertama. Kita tengok hadis ke-7 ke-8 pula, ada pula nama perawi tersebut. Tidak akan diterangkan lagi pada hadis ke-7 tu, cukup kita merujuk kepada hadis yang pertama. Kemudian akan dinyatakan keistimewaan hadis. Lagi ulama' dan hadis ini. Sekiranya ada ulama'-ulama' yang menyatakan apa-apa sahajalah berkaitan dengan hadis ni, dia akan dinyatakan. Kemudian sebab urut hadis. Sebab urut hadis ni maksudnya sebab hadis itu terhasilnya hadis tu. Biasanya kalau dalam Quran kita biasa sebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni maksudnya sebab turunnya ayat Quran. Kalau wurud, sebab keluarnya hadis ni. Mesti dia ada kisah-kisah, ada kisah-kisah, ada sebablah peristiwa-peristiwa di sebalik lafaz-lafaz yang dikeluarkan oleh Nabi SAW. Kemudian lagi akan dinyatakan Hadiyun Nabawi. Hadiyun Nabawi ni maksudnya petunjuk apakah yang Nabi nak sampaikan daripada hadis tu. Jadi ulama'-ulama' dia mengkaji daripada lafaz hadis ni apa yang Nabi nak sampaikan sebenarnya. Kemudian istifadah hadis. Istifadah ni maksudnya faedah daripada hadis tersebut, pengajaran ke, hikmah ke dan sebagainya. Dan dinyatakan juga akhirnya akan dinyatakan aplikasi hadis dalam kehidupan. Begitulah metod penghuraian di dalam kitab yang disusun oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ini. Semoga dengan cara ini akan dapat memberi kefahaman kepada kita dalam memahami kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuatkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Ibn Rajab Al-Hambali. Alhamdulillah, dengan izinnya pada hari ini bulan Zulhijjah 1438 Hijrah. Tarikh ini maksudnya dah lama dah lah. Dr. Zulkifli telah melengkapkan kitab ni. Maka dengan semakkan dan penambahbaikan yang dilakukan dalam masa hampir 3 bulan telah selesai dengan jayanya. Ucapan ribuan terima kasih kepada mereka yang terbabit dalam edisi kemas kini ini. Kami rakamkan serta berdoa agar diganjar pahala serta dikurniakan kebaikan dalam meniti kehidupan ini. Saya berdoa dan mohon kepada Yang Maha Kuasa agar mengurniakan kepada kita semua petunjuk, hidayah dan sentiasa mendorong kita untuk melakukan kebaikan dengan sebanyaknya dan istiqamah sentiasa atas agamanya. Begitu juga diharap buku ini mampu memberi manfaat kepada perjalanan hidup ini sebagai panduan yang amat berguna. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berharap dengan kita baca buku ni kita akan dapat ambil pengajaran dan amalkan dalam kehidupan kita lah, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kita terus pada hadis yang pertama. Kita terus pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama tajuknya ialah niat dalam amalan. Niat dalam amalan. Daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Jadi maksud hadis ni ialah daripada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, gelaran Amirul Mukminin ni telah dikenakan kepada Umar Al-Khattab. Antara yang mula-mulanya. Abi Hafs. Abi Hafs. Semalam kita dah terangkan kalau ada perkataan Abu ataupun Abi di depan seorang itu menunjukkan itu adalah kunyah dia. Jadi Umar Al-Khattab ni kunyah dia ialah Abu Hafs. Abu Hafs ataupun Abi Hafs. Umar bin Al-Khattab. Nama Umar ni betul lah Umar bin Al-Khattab. Kunyah dia Abi Hafs. Dia telah mendengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan adalah berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapatinya ataupun perempuan untuk dikahwininya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apabila disebut Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkan bersama, maka hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Kalau dalam darjat hadis sahih ni, muttafaqun alaih ni tinggilah, paling tinggi sekali. Muttafaqun alaih, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu maksudnya. Adalah ulama-ulama hadis telah membahaskan di dalam ilmu mustalah hadis. Jadi kita tengok kepada perawi. Perawi yang meriwayatkan hadis ini iaitu Umar Al-Khattab. Okey. Amsha Kamaruzaman. Clear Clear. Takut tak clear. Sepang. Jauh dengar. Biografi ringkas perawi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, nama penuhnya ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Al-Qard bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nasab Sayyidina Umar ni berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab. Jadi kalau nak ikut macam orang Melayu kita ni, dia punya orang kata apa, silsilah tu jauh-jauh adalah bau-bau bacang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau ialah Abu Hafs. Kita nyatakan tadi. Kunyah ini diberikan kepada beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Badar. Selain itu, beliau juga digelar sebagai Al-Faruq. Al-Faruq. Al-Faruq ni kalau kita nyatakan semalam, Al-Faruq ni adalah Al-Laqab, gelaran. Tapi kita katakan Al-Laqab. Yang membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala telah membezanya antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini diberikan kepada beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberikan gelaran Al-Faruq kepada Umar Al-Khattab. Umar memeluk Islam ketika berumur 33 tahun, iaitu 6 tahun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Keislaman itu merupakan pembukaan kepada umat Islam sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
kami tidak mampu melakukan solat berhampiran dengan Kaabah sehingga Islamnya Umar. Maksudnya Umar ni yang terkenal dengan keberanian, terkenal dengan keberanian. Apabila saja Umar masuk Islam, maka apabila Umar masuk saja Islam, maka orang berani untuk solat dekat Kaabah, kerana sentiasa dilindungi oleh Umar. Maknanya Umar ni, kalau siapa-siapa membuat khianat kepada orang Islam, dia akan pertahankan. Sebab itulah Abdullah bin Mas'ud kata, kami tidak mampu melakukan solat berhampiran dengan Kaabah sehingga Islamnya Umar. Maksudnya sebelum Umar masuk Islam ni, orang Islam bersolat dalam keadaan yang takut-takutlah, jauh daripada Kaabah dan sebagainya. Keislamannya selepas daripada kemasukan 40 lelaki dan 11 wanita ke dalam Islam. Beliau merupakan satu-satunya yang melakukan hijrah secara terang-terangan dan menghadiri semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula, Umar bin Al-Khattab terkenal dan ditakuti oleh penduduk Mekah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar salah seorang daripada dua Umar memeluk Islam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, iaitu anak beliau, Allahumma a'izzal Islama bi ahabbi hadhaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Al-Khattab fakana ahabbuhuma ila Allah Umar bin Al-Khattab. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagi salah seorang Umar masuk Islam. Sama ada Abu Jahal, nama dia Umar juga, ataupun Umar Al-Khattab. Jadi dia kata, Nabi kata, ya Tuhan kami, kau muliakanlah Islam dengan dua orang lelaki yang kau kasihi ini. Yang mana kau lebih kasihi ini, iaitu Abi Jahlin atau Umar bin Al-Khattab. Tetapi antara dua ini yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Umar Al-Khattab. Hadis ini riwayat Ahmad. Jadi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ni merupakan antara 10 orang yang dijamin syurga. Masya Allah, dijamin syurga ni maknanya bukan sebarangan lah. Dijamin syurga. Telah dijamin. Nama dia dah cak dah. Boleh masuk syurga. Nabi dah bagi tahu dah. Dan Nabi ni tidak bercakap atas hawa nafsu Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalam dia, perkataan yang keluar daripada Nabi ni ialah tidak sia-sia. Dan semuanya betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi keadaan bergurau, gurauan Nabi itu adalah satu perkataan yang betul. Nabi tidak berbohong. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin sahabat-sahabat ni masuk syurga, memang sungguh dia orang ni, sahabat-sahabat ni telah dijamin masuk syurga. Nabi SAW telah bersabda, Ashratun fil jannah, Abu Bakrin fil jannah. Nabi SAW kata, ada 10 orang sahabat akan berada di dalam syurga. Abu Bakrin fil jannah. Nabi sebut nama Abu Bakar dulu. Abu Bakar di syurga. Wa Umar fil jannah. Umar pun di syurga. Wa Uthmanu fil jannah. Uthman juga di syurga. Wa Aliyun fil jannah. Dan Ali juga di syurga. Wa Talhatun fil jannah. Talhah bin Ubaidillah di syurga juga. Wa Zubair fil jannah. Zubair ibn al-Awwam di syurga juga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Usahawan, hartawan Islam, businessman Islam, Abdurrahman bin Auf juga di syurga. Wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas, pahlawan Islam, di syurga juga Nabi jamin. Wa Sa'id bin Zaid
fil jannah. Sa'id bin Zaid juga di jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Jadi 10 orang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin mereka ni syurga. Umar antaranya, antara 10 orang ni terdapat nama Umar yang telah dijamin syurga. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, perempuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni orang yang tidak dijamin syurga lagi. Tetapi setakat mana kita ni bimbang atas dunia ni, kita ni masuk syurga ke masuk neraka? Kita boleh tanyalah diri masing-masing. Kerana kita ni, walaupun ada orang di sekeliling kita, kita sahaja tahu dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita ni ada pasangan masing-masing, ada suami, ada isteri. Tetapi walaupun kita ni suami dan isteri, tapi ada kesalahan yang kalau seorang suami tu isteri tak tahu. Ada kesalahan isteri tu suami tak tahu. Yang tahunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Adil, Maha mengetahui. Dia mengetahui kita ni luar dan dalam. Jadi kita ni setakat mana kita rasa kita ni selesa ke tak selesa ni. Boleh masuk syurga ke tak masuk syurga. Jadi benda ni lah yang kita kena fikir balik. Kita ni selesa ke tak selesa sekarang ni. Selesa dengan apa yang ada sekarang, tak fikir masuk syurga ke masuk neraka. Jadi itu muhasabah diri kita sendiri, yang kita diri tahu rahsia diri kita. Rentetan daripada kejayaan Umar bin Khattab dalam meluaskan empayar Islam, maka perasaan musuh-musuh Islam mula dipenuhi perasaan iri hati dan dendam. Disebabkan itulah muncul pelbagai usaha untuk membunuh khalifah yang mulia ini. Umar Al-Khattab ni, apabila dia memerintah menjadi khalifah Islam yang kedua, banyak kejayaan-kejayaan yang telah dikecapi. Empayar Islam mula luas, ramai orang yang masuk Islam pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab ini terkenal dengan seorang pemimpin yang sangat kompeten, sangat cekap, dan membuat banyak reformasi dalam pentadbiran apabila dia mentadbir negara, apabila menjadi khalifah. Dan disebabkanlah itu, banyak musuh-musuh ni yang nak menghapuskan Sayyidina Umar kerana nak sekat kemarahan Islam ni. Akhirnya usaha itu berjaya dilakukan oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah ni telah menikam Sayyidina Umar dengan belati yang memiliki 2 mata hingga melukai Umar dan beberapa orang sahabat yang pada ketika itu sedang menunaikan solat subuh. Nabi SAW telah mengisyaratkan bahawa Umar bin Khattab akan syahid berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik. Nabi sebenarnya tak sebut pun kata apa Umar ni akan mati syahid lah apalah, tapi telah memberi gambaran melalui satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman naik di atas Bukit Uhud. Kemudian gunung itu bergoncang. Nabi sebut ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tetaplah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang as-siddiq dan 2 orang syahid." Kan? Ada tu dalam keadaan naik Bukit Uhud, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Pada waktu tu orang kata apa Bukit Uhud bergoncang. Jadi Nabi sebut apa? Nabi sebut, "Tetaplah wahai Uhud, sungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang as-siddiq, Abu Bakar, dan 2 orang syahid." 2 orang yang syahid. Sudah pastilah yang syahid tu ialah Umar dan Uthman. Dan betul, 2 orang ni syahid dibunuh oleh musuh Islam. Ketika diberitakan kepada Umar bahawa yang membunuhnya adalah Abu Lu'lu'ah, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang-orang yang mengaku Muslim." Mujurlah Nabi kata, Umar kata, orang yang dia ni mati ditikam, ketika ditikam
boleh lagi bercakap dan sebagainya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana orang yang menikah dia itu bukan daripada kalangan orang Islam, iaitu orang Majusi, penyembah api. Demikian wafatnya seorang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 23 Hijrah, setelah diangkat menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Beliau wafat dalam usia 63 tahun, sama dengan usia Nabi ketika Nabi wafat, dengan gelaran syahid. Selain itu, beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat persetujuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, ziarah ke Madinah, pergi ke Masjid Nabawi, apabila kita masuk ke Raudah, selepas ke Raudah tu dia orang di sana dia akan minta kita keluar melalui Babul Baqi', pintu Baqi', dan kita akan melalui makam yang sebenarnya kita tidak boleh lihat, tapi kita boleh, maknanya dapat merasai saja ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi itulah orang kata apa, berkaitan sedikit dengan biografi perawi hadis ini, iaitu Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab. Jadi kita terus kepada keistimewaan hadis. Keistimewaan hadis. Imam Abu Daud berkata, sesungguhnya hadis ni, hadis bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat, hadis inilah merupakan separuh daripada Islam. Dia kata, maknanya besarnya, istimewanya hadis ni adalah separuh daripada Islam. Kerana apa? Kerana ad-din. Dia kata Islam ni ada dua perkara. Sama ada ianya secara zahir, iaitu amalan, ataupun yang batin, iaitu niat. Betul dah kata Imam Abu Dawud tu. Kerana bila kita ni, dalam kita membuat amalan atas dunia ni, satunya berbentuk zahir, satunya berbentuk batin. Batin tu maksudnya niat kita lah. Kan? Yang keduanya, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i pula berkata, di dalam hadis ini mengandungi 1/3 ilmu. Ilmu daripada hadis ini dapat menceritakan pentingnya, kerana dia mencakupi 1/3 ilmu. Sebab apa? Sebabnya ialah kerana usaha seorang itu adalah sama ada dengan hati, lidah ataupun anggota tubuh badan. Sama ada hati ataupun lidah ataupun anggota tubuh badan. Maka niat dengan hati adalah satu daripada 3 perbahagian tersebut. Jadi daripada 3 ni, niat salah satunya. Jadi 1/3. Imam Bukhari pula berkata, tidak ada perkhabaran Nabi SAW lebih lengkap dan kaya serta banyak faedah daripada hadis ni. Imam Bukhari memang sangat-sangat menganggap istimewa sungguh hadis ni. Sehingga dia kata, tidak ada perkhabaran Nabi SAW lebih lengkap dan kaya serta banyak faedah daripada hadis ni. Imam Bukhari sangat menganggap hadis ni sangat istimewa. Benda ni di kalam Imam Bukhari ni telah dicatat oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ulama dan hadis ni, banyak lagi keistimewaan hadis ni, tapi saya baca separuh saja daripada buku ni supaya kita dapat menghabiskan satu sesi ni dengan satu hadis. Ulama dan hadis ni, betapa pentingnya hadis ni di sisi ulama sehingga mereka meletakkan pada awalan kitab mereka. Antaranya Imam Bukhari sendiri telah meletakkan hadis ini pada awal kitab sahihnya. Kalau kita tengok buku Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 1 pada kitab yang pertama dalam Sahih Bukhari itu adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Begitu juga dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri yang mengarang kitab, menyusun kitab Al-Arba'un ni, turut meletakkan hadis ni dalam kitab-kitabnya yang lain. Yang pertama
Maksudnya, dia letak hadis ni yang pertama dalam kitabnya yang lain. Antaranya ialah kitab Riyadhus Shalihin. Satu kitab hadis yang banyak manfaatnya. Banyak dia ajar di masjid-masjid di Malaysia ni. Kemudian kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar juga, Imam Nawawi meletakkan hadis ni pada hadis yang pertama kitab tersebut. Jadi Imam Nawawi pun melihat keistimewaan hadis ni. Jadi antara kitab-kitab dia yang banyak tu, 3 kitab hadis, pengajaran hadis ni dia letakkan hadis ni adalah hadis yang pertama. Jadi kalau kita melihat kepada sebab urut hadis pula. Sebab urut hadis. Sebab urut. Kalau kita ejaan ruminya W-U-R-U-D. Wurud. Sebab keluarnya hadis ni. Sebab hadis ni diriwayatkan. Imam At-Tabrani telah meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dengan rantaian perawi yang siqah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Antara sebabnya, ikut Ibnu Mas'ud, dia kata sebab apa hadis ni diriwayatkan oleh Nabi, terdapat dalam kalangan kami ni seorang lelaki yang meminang seorang perempuan yang dikenali dengan nama Ummu Qais. Orang lelaki ni tak tahu nama siapa, tidak dinyatakan dalam kitab ni. Kemudian, tidak dinyatakan dalam kitab ni. Ya. Kemudian, fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajir. Kemudian dia kata apa? Kemudian perempuan tersebut enggan mengahwininya kecuali apabila lelaki tersebut berhijrah ke Madinah. Fahajara fatazawwajaha. Dia pun berhijrah dan mengahwini perempuan tersebut. Fakunna nusammihi, maka kami menamakannya sebagai penghijrah Ummu Qais. Penghijrah Ummu Qais. Jadi kalau kita tengok kat sini, senang ceritanya, ada seorang lelaki ni, dia minat kepada seorang perempuan. Dia cuba untuk mengahwini, meminang perempuan tersebut, perempuan yang dinamakan Ummu Qais. Tapi Ummu Qais ni, dia kata kepada lelaki ni, dia tidak akan bersetuju untuk berkahwin dengan lelaki ni kecuali kalau lelaki tu berhijrah. Berhijrah, barulah dia setuju untuk kahwin. Maka pemuda ni berhijrah bukan kerana dia nak hijrah. Dia berhijrah kerana nak berkahwin dengan Ummu Qais. Kerana itulah disebut lelaki ni digelar sebagai muhajir Ummu Qais. Maksudnya penghijrah Ummu Qais. Berhijrah kerana Ummu Qais. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebut sanadnya sahih di atas syarat Syaikhan. Jadi betul lah sebab urut hadis ni. Jadi seterusnya kita tengok kepada itu sebab urut Hadiyun Nabawi dan istifadah hadis, petunjuk yang ingin dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis ni dan juga faedah hadis ni. Sikit lagi, insya-Allah sebelum pukul 10 kita boleh habis ni. Antaranya yang pertama, ulama telah bersepakat mengatakan bahawa setiap amalan yang dilakukan oleh mukmin yang mukallaf tidak dikira daripada sudut syarak dan tidak diberi pahala dengan hanya melakukannya kecuali disertai dengan niat. Hal ini juga disepakati oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata amalan menepati syarak. Niat adalah salah satu daripada rukun di dalam ibadat langsung. Al-ibadah al-maqsudah, seperti solat, haji dan puasa. Ibadat-ibadat tersebut tidak dikira sah kecuali apabila dilakukan dengan niat.
Jadi ibadat ni kalau nak dikira daripada sahnya suatu ibadat tu, suatu amalan tu, khususnya amalan yang al-maqsudah, kita katakan contohnya solat, puasa, zakat, tu yang maqsudah tu. Ada juga amalan-amalan yang kita kira menyokong, contohnya berwuduk untuk solat, itu dikira sebagai ibadat-ibadat yang menjadi wasilah sahaja, kan. Jadi kalau nak, mestilah melalui niat dan amalan yang betul. Niat yang betul dan amalan yang betul, barulah ibadat tu diterima. Manakala ibadat yang tidak langsung, yang hanya menjadi wasilah seperti wuduk dan mandi, maka ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa niat adalah syarat sempurna sahaja bagi menghasilkan pahala. Manakala ulama mazhab Syafi'i dan lain-lain menyatakan bahawa niat juga merupakan syarat sah. Oleh itu, ibadat-ibadat tidak langsung tidak sah kecuali dengan niat. Jadi, bukan sekadar, kalau dalam mazhab Hanafi, menganggap bahawa niat dalam ibadat-ibadat yang tidak langsung, contohnya tadi macam wuduk, kita kata, kan. Dalam wuduk, maka tidak diperlukan niat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, wuduk pun kena niat. Kalau tak, tidak sah. Tidak sah. Jadi kena ada niat. Contohnya apabila kita berwuduk, kita niat wuduk kerana Allah Ta'ala. Wuduk kerana Allah Ta'ala, dan kita buat mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, barulah sah ibadat yang kita buat tu. Itu yang pertama. Pengajaran yang kedua pula, maksud niat di sini adalah seperti kata Syekh Sa'di, adalah melakukan amalan dengan sengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kita belajar dulu, walaupun kita belajar peringkat sekolah rendah dulu ke, tadika ke, kita belajar lafaz niat, mesti ada lillahi ta'ala belakang. Niat puasa pun lillahi ta'ala. Nak belajar lafaz niat nak belajar lafaz niat solat pun lillahi ta'ala belakang tu, ya. Kenyataan baginda SAW, sesungguhnya setiap amalan bergantung dengan niat, memberi maksud amalan yang berkenaan dengan ketaatan, bukan amalan yang bersifat harus, apatah lagi yang makruh dan haram. Jadi amalan-amalan yang bersifat dengan ketaatan ni mesti kita niatkan sungguh-sungguh, kita buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, niat yang lurus dan hati yang ikhlas mata-mata kerana Allah Rabbul Alamin lebih tinggi martabat dan kedudukannya daripada pekerjaan yang semata-mata hanya berdasarkan kepada niat untuk memperolehi keduniaan. Ini sudah pastilah, bila kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti nilai dia bukan sekadar nilai di dunia saja, nilainya laku di akhirat nanti. Sebab pahala ni mungkin tak laku pertukaran mata wangnya di atas dunia ni, tapi sangat laku di akhirat nanti. Adapun di akhirat nanti, duit, ringgit, USD dan sebagainya, emas ke, harta-harta yang kita ada ni tidak akan berguna lagi di akhirat nanti. Niat lurus dan hati yang ikhlas itulah yang membuat amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan niat yang buruk, lambat laun nescaya akan menghilangkan nafsu, akan menghilangkan rasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya akan mengubah menjadi kesukaan membuat maksiat. Jadi kalau kita tengok ni, apabila seorang yang membuat satu amalan ni bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lama pun dia tidak dapat ubah lagi niat tu, dan akhirnya amalan-amalan tu dia akan cepat luput. Nak buat payah, nak istiqomah, buat pun dalam keadaan yang sangat berat dan sebagainya, menyebabkan bukan amalan yang baik, asalnya baik, lama-lama akan menjadi amalan tu menjadi amalan maksiat pula dah. Amalan maksiat pula, kan. Kerana silapnya daripada niat. Asalnya tolong orang dapat pahala, tapi lain kali tolong orang dapat dosa pula, kalau tak kena cara.
Daripada perbuatan maksiat, orang tidak akan memperolehi apa pun selain kekecewaan dan kerugian. Ini kata Imam Al-Ghazali. Justeru keikhlasan merupakan kemuncak dalam penerimaan amalan. Walau apa jua sekalipun bidang yang diceburi. Kerana ia akan menentukan dan menjadi neraca sama ada diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat pula, pengajaran yang keempat, ikhlas ialah suatu yang paling mulia bagi setiap amalan ibadat. Amal yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas diterima oleh Allah dan diberi ganjarannya. Ya, kalau suatu amalan tu tak betul niat, walaupun betul dengan caranya, tidak akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi amalan yang diberi yang betul niatnya dan betul amalannya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Nawawi rahimahullah dalam keterangannya mengenai amal yang disertai dengan niat yang baik berkata, sesungguhnya amal ini ada 3 bahagian, iaitu peringkat-peringkat ni ikut. Amal yang dikerjakan kerana takut Allah Subhanahu Wa Taala, amal ini dinamakan ibadat hamba. Kalau kita buat solat kerana takut Allah Subhanahu Wa Taala, kita puasa kerana takut Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Nawawi, amal ni kita katakan ibadat hamba. Yang kedua pula, amal yang dikerjakan kerana nak dapatkan syurga dan pahala. Amal ini dinamakan ibadat saudagar. Ibadat saudagar kerana kejar syurga dan pahala. Yang ketiga, amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana melaksanakan hak kehambaan, membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih dalam kecuaian dan kebimbangan, yang penuh ketakutan kerana tidak tahu adakah amalannya diterima ataupun tidak. Ni yang kelas yang ketiga ni. Amal ini dinamakan ibadat yang merdeka. Yang ketiga ni memang power lah. Power sungguh. Pengajaran yang kelima, dinukilkan di sini berapa kenyataan ulama sufi. Ulama-ulama sufi pun jaga bab niat ni, kerana itu adalah hati. Antaranya Auf bin Abdullah berkata, sesiapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan urusan dunianya. Siapa yang beramal untuk akhirat, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan urusan dunianya. Benarlah kata-kata siapa yang kejar dunia akan dapat dunia saja. Sesiapa yang kejar akhirat akan dapat dunia dan akhirat. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, yang beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan cukuplah Allah yang akan mencukupkan rezeki buatnya. Auf bin Abdullah juga kata, sesiapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memperbaiki hubungannya sesama manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang jaga hubungan dengan Allah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga hubungan dia sama manusia. Sebab itulah kita kena menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad ni adalah ulama sufi yang terkenal lah. Fudail bin Iyad. Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Ini berkaitan dengan amalan. Beramal kerana manusia adalah syirik. Ikhlas itu ialah Allah menyelamatkanmu daripada keduanya. Ni kata-kata yang sangat mendalam sebenarnya. Dia kata apa? Fudail bin Iyad kata apa? Meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Tinggal amalan ni, contohnya lah kita kata. Kita kalau semayang kat rumah, jarang nak semayang rawatib. Ada sekali tu kita pergi ke masjid. Tengok orang buat, selepas solat fardu, tengok orang lain buat, kiri kita buat, kanan kita buat, kiri kita buat, depan kita buat, belakang kita pun buat juga solat sunat rawatib ni, kita pun buat juga. Bila saja kita nak buat tu, akan ada suara syaitan yang mengatakan kepada kita,
Kat rumah tak buat pun, dekat masjid tiba-tiba nak buat. Riak lah tu. Kan? Syaitan akan menyuarakan kepada kita, membisikkan kita suara tu. Kata ulama, kalau kita tinggal, kata Fudail bin Iyad ni, kalau kita tinggalkan solat rawatib pada waktu tu, maka kita riak. Ni kita rasa kita pula nak menunjuk-nunjuk. Sebab tu Fudail bin Iyad kata, meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Walaupun kita kata tak mau riak, tapi sebenarnya kita dah riak lah. Kita teruskan. Kita terus buat amalan, walaupun macam-macam suara sumbang yang datang daripada syaitan tersebut. Beramal kerana manusia adalah syirik. Betul dah. Kalau kita buat amal bukan kerana Allah SWT, selain daripada Allah, maka itu adalah syirik. Kerana amalan yang kita buat ini adalah semestinya kerana Allah SWT. Manakala makhul, ulama sufi juga berkata, keikhlasan seorang hamba memancarkan hikmah daripada hati dan lidahnya. Jadi bila kita ni ikhlas, itu adalah yang akan mempengaruhi hati dan lidah kita. Hati dan lidah kita sudah pasti akan terkesan bila bermulanya dengan keikhlasan tersebut. Pengajaran yang keenam, Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Hulum wal-Hikam berkata, amalan itu ada yang soleh, rosak, ada yang diterima dan ditolak. Begitu juga diberi pahala ataupun tidak, ia berasaskan kepada niat. Jadi itulah pesanan Ibn Rajab juga. Pentingnya niat ni apabila kita boleh buatkan suatu amalan tu dikira sebagai soleh, dikira sebagai rosak, dikira boleh diterima, boleh ditolak. Begitu maksudnya. Atas niat. Pengajaran yang ketujuh pula, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, betapa banyaknya amalan yang besar namun dikecilkan oleh niatnya. Kan? Asalnya besar amalan tu. Kalau dilihat daripada zahir, perkiraan mata kita sendiri, besar amalan tersebut, tapi dikecilkan. Pada hakikatnya dikecilkan kerana kecilnya niat seorang tu. Buktinya daripada hadis ini, seorang lelaki yang melakukan amalan besar, iaitu berhijrah, namun amalannya menjadi kecil dan hilang disebabkan kerosakan pada niatnya. Nanti lepas ni kita akan baca berkenaan dengan hijrah, betapa besarnya hijrah dan makna hijrah dalam sejarah Islam ni. Sampai hari ni pun kita pun memperingati tahun hijrah tu sendiri. Sentiasa diulang-ulang setiap tahun. Dan kita boleh tengok daripada hadis Nabi SAW sendiri, pendapat-pendapat ulama sendiri bahawa besarnya peristiwa hijrah ni. Namun besar setara mana pun satu amalan tu, sekiranya niat kita tersalah, hati kita salah, apabila kita melakukan amalan, sudah pastilah benda itu tidak akan bernilai, ataupun nilai itu akan menjadi kecil. Seperti mana yang ada dalam hadis ni, apabila seorang lelaki berhijrah kerana nak mengahwini seorang perempuan. Asalnya hijrah adalah satu perkara yang besar, tetapi dia tidak melakukan hijrah tu ikhlas kerana Allah SWT, hanya kerana ingin nak mengahwini seorang wanita, maka dia berhijrah. Maka hijrahnya menjadi satu nilai yang kecil di sisi Allah SWT. Pengajaran yang ke-8, hijrah amat penting. Dengan sebab itu ia dititik beratkan dalam hadis ini. Pada bahasa, ia memberi maksud perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ia lebih kepada gerakan fizikal. Kemudian Rasulullah SAW menukarkan makna fizikal kepada makna maknawi. Seperti sabdanya, orang yang berhijrah itu ialah yang meninggalkan larangan Allah SWT. Pada istilah terbahagi pada dua. Tadi maksud dari segi bahasa berpindah lah. Berpindah dari satu tempat kepada satu tempat yang lain. Pada istilah terbahagi ada dua maksud istilah hijrah. Berpindah, yang pertamanya, berpindahnya Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah.
Begitu juga dilakukan oleh sahabat baginda. Perpindahan ini kerana semata-mata agama, bukan membabitkan keuntungan duniawi dan sebagainya. Jadi bila kita sebut hijrah dari segi istilahnya merujuk kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Ada juga yang mengatakan bahawa perpindahan hijrah ni adalah perpindahan daripada negeri kufur kepada negeri Islam. Jika sekiranya niat kerana Allah, maka hijrah itu termasuk dalam hijrah syarak. Kalau kita zaman sekarang ni nak berpindah daripada negeri yang penuh dengan kesyirikan kepada negeri yang banyak budaya-budaya Islam, ibadat dan boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, negeri Islam, maka itu pun dikira sebagai hijrah. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, asal perkataan hijrah tu ialah meninggalkan negara syirik dan berpindah kepada negara Islam. Tu maksudnya. Seperti mana para muhajirin berhijrah sebelum pembukaan Mekah ke Madinah. Sebelum itu juga sebahagian daripada mereka telah berhijrah ke bumi Habsyah yang diperintah oleh An-Najasyi. Jadi boleh jadi dua lah istilah. Satu, perpindahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Ataupun yang kedua, perpindahan daripada negara syirik kepada negara Islam. Kemudian pengajaran yang ke-9. Pengajaran Ibnul Qayyim menyebut hijrah terbahagi kepada dua. Ini pendapat Ibnul Qayyim pula. Hijrah dengan tubuh badan dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang lain. Hijrah dengan hati. Tadi yang pertama. Yang kedua, hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Iaitu hijrah yang mengandungi daripada dan kepada. Ada daripada satu kepada satu benda yang lain. Iaitu hijrah dengan hatinya daripada cinta selain daripada Allah kepada cinta kepadanya. Daripada ubudiyah selain daripada Allah kepada ubudiyah kepada Allah. Maknanya dari kepada. Dari cinta kepada benda lain kepada cinta kepada Allah. Daripada penghambaan ubudiyah kepada benda lain kepada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengajaran yang ke-9. Pengajaran yang ke-10. Salah satu kaedah dalam metodologi pendidikan ada menyebut sesuatu kaedah dan atau prinsip hendaklah dinyatakan contoh bagi menjelaskan lagi kaedah dan prinsip tersebut. Berdasarkan hadis ni, Rasulullah SAW menjelaskan kaedah iaitu setiap amalan bergantung kepada niat. Kemudian baginda menyatakan contoh bagi menjelaskannya iaitu hijrah. Nabi pun power juga dalam mendidik ni. Bukan power dia lah yang power sekali. Power dalam mendidik. Jadi dalam mendidik ni kita mungkin ada yang mendengar ni adalah guru, cikgu, ustaz-ustaz yang mengajar. Bila kita menghuraikan satu kaedah, prinsip ataupun konsep, mesti ada contoh untuk menjelaskannya. Mesti ada contoh untuk jelaskannya. Nak bagi contoh, maka bila kita bagi contoh tu akan lebih jelas di kalangan orang yang mendengar, anak-anak murid dan sebagainya. Dalam hadis ni Nabi SAW kata sesungguhnya amalan tu dengan niat. Jadi bila nampak macam agak umum, kemudian Rasulullah bagi contoh hijrah dalam hijrah. Jadi ada orang lelaki berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat apa yang dia dapat saja. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Hijrahnya adalah untuk apa yang dia dapat sahaja. Kalau dia nak kahwin je lah dia dapat. Dia tidak dapat apa yang orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul. Pengajaran yang ke-11. Terdapat banyak nas menunjukkan kelebihan hijrah. Cukuplah kami nyatakan dengan dua hadis. Ni yang kita kata tadi tu. Hijrah ni ada kelebihan, satu benda yang sangat besar. Sabda Rasulullah SAW kepada Amr bin al-As, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablah." Apakah kamu tahu bahawa Islam boleh menghapuskan dosa sebelumnya? Rasulullah SAW tanya pada para sahabat, tahu tak Islam ni dapat menghapuskan dosa-dosa kita sebelumnya? Hijrah boleh menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Maksudnya Nabi bagi tahu hijrah pun boleh hapuskan dosa-dosa orang yang berdosa
dosa-dosa dia yang sebelumnya. Maksudnya dengan hijrah tu hapuskan dosa, dia bermula daripada yang baru. Kan? Besarnya hijrahnya. Dan haji boleh menghapuskan dosa sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi berkata ini menunjukkan besarnya kedudukan Islam, hijrah dan haji. Jadi poin nak sebut sini, hijrah pun merupakan satu perkara yang besar. Walaupun besar, tapi oleh kerana silap niat, maka akan menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap satunya, kata Imam Nawawi, dan setiap satunya boleh menghapuskan sebarang dosa yang dilakukan sebelumnya. Sabda Rasulullah SAW yang kedua pula menjelaskan kelebihan hijrah. Sabda Rasulullah SAW kepada Abi Fatimah Al-Iyadi radhiyallahu anhu, "Alaika bil hijrah fa innahu la mithlaha." Hendaklah kamu berhijrah kerana ia tiada tandingannya. Tidak ada tandingan. Hijrah ni tidak ada tandingan. Ini menunjukkan betapa kedudukan hijrah diangkat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tiada tandingannya. Hal ini dengan jelas membuktikan pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh golongan yang melakukan hijrah. Dan pengajaran yang terakhir daripada hadis yang pertama, hadis 40 ni, ialah hadis ini dimulakan dengan kata-kata Sayyidina Umar, iaitu aku mendengar. Dalam bahasa Arabnya sami'tu. Aku telah mendengar. Menunjukkan hadis ini diambil daripada Nabi SAW secara langsung tanpa perantaraan. Ambil terus daripada Nabi. Maknanya Sayyidina Umar mendengar sendiri apa yang Nabi mengatakan ni. Malahan yang menakjubkan, hadis ini tidak diriwayatkan oleh mana-mana sahabat kecuali Umar radhiyallahu anhu, walaupun ianya penting. Hadis ni sangat famous di kalangan kita, sangat biasa kita dengar, tetapi satu-satunya orang yang mendengar hadis ni daripada Nabi SAW ialah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Aplikasi hadis dalam kehidupan yang terakhir daripada bahagian-bahagian syarahan hadis ni. Aplikasi hadis dalam kehidupan. Hadis ni memerlukan dua perkara dalam kehidupan kita, iaitu pertamanya niat yang tulus agar diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tujuan niat ni ialah membezakan antara adat dan ibadat. Kalau kita salah, kita kata apa? Kita tunduk, kita turun bawah, buat macam tu, nampak macam senaman. Tetapi oleh kerana kita niat nak solat, maka itu adalah satu ibadat yang dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi jadi dengan niat ni membezakan antara adat dan ibadat. Jika ibadat, maka ia akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diganjarkan pahala. Begitu juga seperti kata Syekh Ali At-Tahtawi, bila mana betul niat, maka betullah amalan. Sebaliknya, jika rosak niat, maka rosaklah amalan. Kedua, perlunya kita berhijrah daripada baik kepada yang lebih baik dan menggunakan hijrah untuk memperbaiki kehidupan kita. Sejarah telah membuktikan bagaimana bermulanya kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selepas hijrah. Antara era kebangkitan Islam bermula apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kemudian kita boleh tengok zaman kegemilangan Islam daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Khulafa Ar-Rashidin. Seterusnya kita boleh tengok selepas itu. Syekh Al-Khidri berkata, dengan hijrah ini telah sempurnalah bagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengikut sunnah saudaranya dalam karangan para nabi. Ini kerana sunnah mereka adalah berhijrah dari tempat kelahiran mereka, seperti mana yang telah berlaku atas Nabi Ibrahim AS hinggalah kepada Nabi Isa AS. Nabi-Nabi ini memang biasalah berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Menunjukkan inilah kebiasaan para anbiya dalam menyampaikan, para rasul dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang diamanahkan kepada mereka. Seperti mana kata Dr. Muhammad Abu Faris, sesungguhnya hijrah adalah
penting, sepenting-penting peristiwa dalam tarikh sejarah dakwah Islamiah. Ya, marilah kita bina kehidupan kita dengan amalan yang ikhlas dan juga sentiasa membina diri, keluarga dan kehidupan kita ini ke arah yang lebih baik atas semangat hijrah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Alhamdulillah, selesai bacaan hadis daripada kitab Al-Wafi, hadis yang pertama. Kalau ada sharing daripada sahabat-sahabat yang sedang bersama-sama pada malam ni, saya tak tahu. Biasa ada keluar berapa orang. Ni saya tak nampak berapa orang ni sedang berada ke tak ada orang. Okey, kalau ada sharing, nak tambah point ke, nak buat apa-apa ke, nak tanya soalan kepada sahabat yang lain pun boleh juga. Kalau ada, kalau tak ada tak apa. InsyaAllah. Saya ni sahabat-sahabat, kawan-kawan FB, kalau boleh kita, saya cadang, kalau larat lah, kalau larat, nak baca setiap hari kalau boleh baca satu hadis, ambil keberkatan daripada hadis Nabi SAW. Kalau kita kata hari ni 16 hari bulan, ada baki dalam 14 hari lagi bulan 11, kemudian 6 hari di bulan 12, kita habis PKPB 6 hari bulan 12 kan. So kalau 6 hari tambah 14 hari, 20 hadis. Campur hari ni hadis, satu hadis, jadi insyaAllah kalau dapat habis 21 hadis pun bacaan, setiap hari kita baca satu hadis, memang dah rasa puas hati sangat lah. Maknanya kita boleh sama-sama berkongsi. Ajaknya kalau kita dapat teruskan sesi ni, dapat istiqamah, alhamdulillah dapat kata apa, istifadah, dapat faedah yang banyak lah. Kalau sahabat-sahabat pun ada tempat nak berkongsi pun, boleh bagi tahu. Letak je kat di ruangan komen tu, kita dapat berkongsi. Kan? Okay. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, ataupun kalau ada perbincangan, kalau ada perkongsian, kita bagi masa. Sepatutnya pukul 10 habis ni, tapi saya start lewat tadi. Saya start lewat. Tak ada ni, nampak saya rasa tak ada komen yang ni. Jadi kita, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang join malam ni, walaupun sekejap. Yelah, kita faham masa masing-masing, tapi saya cuba bagi komitmen masa saya 1 jam 1 hari untuk berkongsi, buat sharing session ni berkaitan dengan hadis 40 ni, untuk sama-sama kita ambil pengajaran. 1 jam saja dalam tempoh PKPB ni, 1 jam 1 hari. Kalau tak boleh nak komitmen, kalau macam Tok Guru kita seharian dia habiskan masa untuk menyebarkan ilmu, saya ni dan mungkin sahabat-sahabat sekalian, kalau boleh masa 1 jam 1 hari pun, alhamdulillah sangat, orang kata sangat-sangat bermanfaat dah. InsyaAllah tu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi rasa setakat tu sajalah pada malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa syahadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.